Ya Allah, 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 Ya Allah. Okay, Waalaikumsalam. Ebi okey ke ti? Okay. Macam dia. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nasa Nur Zarinawati. Okey, terima kasih Nazar. Wani. Terima kasih Wani. Ya Allah, 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 Siti Fatimah. Saleha. Terima kasih. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Erma Aznah Muhammad Asrumi. Okay. Erma Azima Fani Yahya, Zaleha, Nur Azlina. Tak apa. Tak apa, Nur Azlina. Azimah. Siti Zaid Idris. Marujan Anita Dalib. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian adalah hak milik Allah sekalian alam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumaat, penghulu kepada segala hari. Alhamdulillah, pagi ini kita dibangkit lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipinjamkan lagi untuk kita sehari lagi barangkali untuk hari ini. Alhamdulillah, moga-moga kita menggunakanlah dengan sebaik-baiknya apa yang sepatutnya kita sebagai hamba Allah. Allah kata dalam satu firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia di muka bumi ini melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mudah-mudahan masa yang Allah berikan untuk kita hari ini, barangkali separuh hari ke malam sampai malam ke, mungkin besok bukan untuk kita lagi, ya. Tapi kita gunakanlah, saya katakan tadi, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dengan melakukan ibadat pada Allah, dengan bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, dengan menambah segala ibadat yang kemungkinan kekurangan pada ibadat-ibadat kita, dan juga mudah-mudahan kita juga menggunakan kesempatan ini untuk menziarahi kaum keluarga dan memohon maaf atas segala salah dan silap kita. Hubungkan silaturahim. Allahu akbar. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat berkuliah subuh, Sebenarnya saya sekali aja sebulan, bersama dengan muslimin-muslimat dalam kuliah subuh, di mana kuliah ini adalah anjuran daripada Muslimat Surau An-Nur, fasa 3, Bandar Seremban Selatan. Alhamdulillah, terima kasih pada pihak penganjur, terima kasih pada semua-semua. Saya nampak ramai sahabat-sahabat kita yang bersama pada pagi ini. Daripada awal tadi saya nampak Yanti lebih awal tadi, Jamalia, Umi Ruqyah, Maria Muhammad, Zaliha Zainal. Nampak juga Ayah bersama kita, nampak juga Ruzaman. Terima kasih pada semua. Kalau yang tak tersebut tu minta maaf. Alhamdulillah, Azimah pun ada, Umi Ruqyah pun ada. Terima kasih banyak-banyak, Terima kasih Nazar. Untuk pagi ini, di awal pagi, saya InsyaAllah cuba untuk berkongsi beberapa perkara, mudah-mudahan ada baik buat kita semua, insyaAllah, dalam orang kata apa, menghabiskan baki-baki lagi umur yang Allah berikan pada kita. Kadang-kadang bila sebut baki tu rasa macam sedih sangat, rasa dah tak apa, sebab kita akan mati kan. Kita ada Fatimah Ayub, kita ada Asyah Sulaiman. Jangan lupa pada muslimin muslimat semua, saya rasa macam biasa, kalau masukkanlah sedikit infak kita, sumbangkan sedikit infak kita kepada tabung surah An-Nur, yang saya yakin ada dari segi nombor akaunnya buat kita semua, Tak nak bagi banyak, bagi sikit. Tak nak bagi sikit, bagi banyak, tak apa, InsyaAllah, mudah-mudahan, Okey, kita tengok dalam bab saya kata-kata sebelum ini, iaitu akhlak seorang Muslim, Okey, Nenek Mika, Okey, bab 4, kerosakan akhlak, Maya Hashim. Keutamaan tidak akan dicapai dengan paksaan. Sama juga jika memaksa seseorang beriman, dia tidak akan beriman. Maknanya dalam segi beriman ni tak boleh nak paksa, Tapi apapun bila kita berada di dalam agama Islam, memang kita dipaksa untuk mengakui, untuk melakukan apa segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kata dah tak ada paksaan, tapi bila dah berada dalam agama Islam memang kena paksa. Sebelum beriman pada Allah memang tak ada paksaan, masing-masing. Tapi apa yang kita pilih,
kita yang akan tanggung sendiri. Okay, Samsiah Saleh Rafi'ah. Yes. Saimarini. Payahnya saya nak sebut. Jadi dia kata, keutamaan tidak akan dicapai dengan paksaan. Sama juga jika memaksa seseorang beriman, dia tidak akan beriman. Maka ia mempunyai asas, iaitu kebebasan jiwa dan fikiran. Itu kalau dia bukan orang beriman pada Allah, kita tak boleh nak paksa dia. Tapi bila dah beriman, memang kena paksa. Apa yang nak kita sampaikan kepada pagi ini ialah Islam berusaha supaya manusia membentuk akhlak yang baik. Akhlak tu menjadi tunjang, menjadi asas kepada diri setiap individu, khususnya yang Muslim. Sama ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, hubungan kita dengan alam persekitaran yang ada pada kita ini. Mana kita mesti berakhlak dengan akhlak yang baik. Kalau pada Allah, sudah tentu kepatuhan dan ketaatan padanya. Itu yang pasti, yang tidak ada tolak ansur lagi. Sebagai orang beriman, dia kena ikut, dia kena patuh. Suka ke, tak suka ke, memang kita kena ikut. Allahu Akbar. Tapi saya penuh yakin, insya-Allah kita suka. Sebab Islam ini indah. Islam ini mudah, masya-Allah. Saya nampak masa, saya nampak masli. Okey, dia kata di sini. Islam berpendapat bahawa fitrah yang baik itu dengan wujudnya generasi yang baik. Sebab Islam ni agama fitrah. Agama yang memang sesuai dengan manusia. Dan manusia ini maknanya biasanya dia akan, apa sahaja Islam ni yang dibawa oleh Islam ini tetap baik. Okey. Fitrah manusia pada dasarnya adalah baik. Ia tidak bererti bahawa manusia itu sama dengan malaikat, tetapi kebaikan manusia itu sesuai dengan keasilan tabiatnya. Tak adalah nak boleh kata dia sebaik malaikat ataupun lebih daripada malaikat, jauh sekali. Jadi tapi walau macam mana pun, Mas Ali kata tajuk akhlak seorang Muslim, betul. Pada zaman mau keluar, nak bersiap-siap nak ke Bandar Kota Baru. Wah, ada kuliah duha di sana. Yang ni kuliah subuh okey, tak apalah. Nur Najiha. Okey. Jadi dia kata fitrah manusia pada dasarnya adalah baik. Ia tidak bererti bahawa manusia itu sama dengan malaikat, tetapi kebaikan manusia itu sesuai dengan keasilan tabiatnya. Berdasarkan pada fitrahnya, orang lebih suka mengamalkan kebajikan. Seperti burung suka terbang apabila kebebaskan daripada sangkarnya. Perbandingan dia tu maknanya, kalau burung suka dia bebas. Jadi bila dia lepas pada sangkarnya, dia akan terbang sesuka hati dia. Kita tak tahu, tapi kita nampak makhluk-makhluk Allah ini juga hidup dalam keadaan yang riang gembira bila mereka dibebaskan. Tapi kalau kita manusia pun dibebas, kita seronok. Tetapi terikat dengan hukum-hukum alam ini, hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita adalah hamba. Mana hamba yang mesti patuh dan taat kepada tuannya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Asyah Sulaiman. Okey. Menurut pandangan Islam, tindakan yang harus diambil ialah menghancurkan belenggu-belenggu dan menyingkirkan beban yang ada pada jiwa manusia. Islam tidak akan menghukum seseorang kecuali setelah jelas ia membahayakan orang lain. Makna Islam tak akan hukuman tu dengan semudah-mudah, dengan seenak-enaknya. Tidak, percayalah. Tidak, kecuali membahayakan orang lain. Sebab itu, kita tahu Islam itu datang untuk menjaga 5 perkara. Apa dia 5 perkara itu? Yang pertama, nak jaga nyawa. So, tidak boleh bunuh diri. Bunuh diri tak bahayakan orang lain. Tetapi dalam Islam, tak boleh kita bunuh diri. Maknanya, kita mengambil nyawa sebelum Allah ambil nyawa kita. Ingat, kita adalah hamba Allah. Itu kena ingat. Yang kedua, jaga akal. Tak boleh minum arak. Tak boleh mabuk. Kadang-kadang membahayakan orang lain. Kalau kita pandu kereta dalam keadaan kita mabuk, maka sudah tentu membahayakan orang lain. Okey, begitu juga Islam datang nak jaga agama. Dan diharamkan, dilarang seseorang itu daripada murtad. Maknanya bila dah masuk dalam Islam, tak boleh keluar lagi. Sebelum berada dalam agama Islam, terpulang.
Okey, saya terpandang. Zeti Akhtar. Awal lagi tadi dia ada. Okey, Asiah Sulaiman. Okey. Jadi, seterusnya, Islam nak jaga keturunan. Sebab itu diharamnya perzinaan. Diharamnya pergaulan bebas. Itu perkara-perkara yang kena kita jaga sebagai seorang Islam. Selagi tak membahayakan orang lain, maka insya-Allah hukuman tu tidak akan dijatuhkan. Dan yang kelima, kita nak jaga jaga apa jaga harta. Tak boleh mencuri, tak boleh menyamun. Tak boleh kita nak peras ugut orang lain sesuka hati kita. Itu cantiknya Islam. Islam itu indah. Islam itu cantik. Sebab itu Islam mengutamakan penganut-penganutnya mesti berpegang kepada akhlak yang baik. Masya Allah, sahabat kita Adawiyah Kasim. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bunuh diri dosa besar, betul masa. Okey. Maka dengan itulah Islam memerangi kerusakan akhlak itu dengan menggalakkan manusia supaya hidup dengan cara yang terhormat, meneruskan hidup dengan usahanya sendiri dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Okey, Zainul Majid, Habibah Abdul Rahman, Nenek Mika. Ya, betul. Ayah kata kita tidak boleh mencuri harta orang lain. Habis, kalau harta suami boleh tak curi? Tak boleh juga tanpa sebab. Ayah, harta anak boleh kita curi? Tak boleh juga. Walaupun kita rasa dia anak kita, dia suami kita, dia isteri kita, kita minta izin lah. On the way nak pergi kerja. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamat di perjalanan pada sahabat-sahabat kita yang meneruskan perjalanan untuk bekerja, untuk mencari makanan ke, maklumlah. Jamaliah Usman. Okey. Apa yang mendorong manusia melakukan perbuatan yang keji semata-mata untuk meneruskan hidup? Ini menjadikan kewajipan masyarakat. Jika tidak sehingga memaksa orang lain melakukan perbuatan jahat seperti mencuri, maka masyarakat juga akan menanggung dosa di atas kesalahannya. Ianya bukan terletak pada orang yang terpaksa mencuri. Kenapa kita menanggung dosa? Sebab kenapa kita tak tegah? Dan yang kedua, apa yang mendorongkan seseorang itu mencuri? Adakah itu hanya sebagai hobi dia? Tengok, kadang-kadang terpaksa mencuri untuk nak bagi makan anak dan isteri. Apapun niat macam mana baik sekalipun dalam Islam, kalau perbuatan itu salah, maka dia tetap salah. Jangan rasa, saya ustazah, saya terpaksa mencuri sebab anak saya lapar, isteri saya lapar. Barangkali masih ada lagi cara-cara yang lain. Bekerja, itu salah satu hal lah. Yang kedua, barangkali minta tolong, minta bantuan, mohon sedekah dan sebagainya. Tak semesti dengan mencuri nak bagi makan kepada anak dan isteri. Tapi orang ni setengah-setengah mudah je. Nak rompak, nak mencuri, nak menyamun. Scammer tu Allah lebih jahat daripada penyamun lah. Waliyazubillah. Mudah-mudahan, na'udzubillah, kita terelak daripada keadaan ini. Mudah-mudahan, na'udzubillah. Takut sangat. Okey. Rahimah Umar. Okey. Jadi, dia kata di sini, jika seseorang itu mampu tetapi dengan perangainya yang buruk itu masih lagi mencuri, dalam keadaan ini kita harus memeriksa sebelum menjatuhkan hukuman. Mengenai perkara ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal imama li'an yukhti'a fil afwi khairum min an yukhti'a fil iqab. Innal imama li'an yukhti'a fil afwi khairun min an yukhti'a fil iqab. Penguasa yang keliru dalam memberikan pengampunan lebih baik daripada keliru dalam menjatuhkan hukuman. Masya Allah. Dia Islam ni, saya katakan tadi lah, apapun dia sangat cantik, sangat indah, sangat bertimbang rasa. Sebelum jatuh hukuman kepada seseorang itu, maka tengok dulu, siasat habis-habis dulu. Kalau rasa keliru, lebih baik tidak menghukum daripada menghukum.
Lebih baik tersalah tidak menghukum daripada tersalah beri hukuman kepada orang-orang yang tidak bersalah. Tu cantik dah Islam. Masya Allah. Mek Hafsah, apa khabar Mek? Saya harap Mek sihat sangat. Salimarini, kalau salah saya, salah minta maaf banyak. Mek Hafsah ada pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih Mek. Terima kasih banyak-banyak. Jadi jangan mudah menjatuhkan hukuman. Dan Nabi kata lebih baik tersalah tidak menghukum daripada tersalah menghukum. Saya rasa bukan sahaja ditujukan kepada penguasa ataupun orang yang menjatuhkan hukuman, hakim dan sebagainya, tetapi kita juga sebagai ibu bapa nak hukum anak atas kesalahan dia. Baik kita memaafkan daripada kita menghukum. Takut kesannya lebih dahsyat lagi. Begitu juga sebagai seorang suami, lebih baik memaafkan daripada menghukum. Begitu juga sebagai seorang isteri, lebih baik memaafkan daripada menghukum. Begitu dan begini. Jadi sebab itulah cantiknya Islam suka sangat soal-soal kemaafan. Wal'afina anin nas, orang yang boleh memberi kemaafan kepada manusia, sesungguhnya itu adalah tanda-tanda orang yang muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang muhsin. Mana muhsin? Iaitu orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Okey, kita ada Siti. Betul Ustazah, betul Jangan tersalah menghukum. Dari baik kita memaaf lebih baik. Daripada kita menghukum sedangkan kita tak tahu hujung pangkal. Memaafkan lebih baik daripada menghukum. Rani Idris. Okey. Al-Quran telah menerangkan bahawa harus menjatuhkan hukuman dengan memotong tangan pencuri yang dilakukan dengan niat yang jahat. Maknanya memang dalam Islam tak ada tolak ansur. Kalau dia mencuri, boleh dihukum potong tangan. Tetapi tengok berapa nilai wang yang dicuri itu. Ataupun harta yang dicuri itu. Kadang-kadang, minta maaf. Kadang-kadang orang terdesak. Kadang-kadang saja suka. Saya pernah sekali. Kebetulan tu ada urusan di balai polis. Sebab nak balik kampung hari raya, saya biasanya akan beritahu polis lah, kita nak balik berapa hari Jadi, bila masuk dalam tu, ada seorang lelaki yang agak handsome, tegak badannya, tapi dimarah-marah oleh polis. Saya heran lah kan. Rupanya, dia mencuri di mall. Curi di supermarket. Benda yang dicuri tu, tali pinggan saja. Tidak penting, tak ada tali pinggan pun tak apa. Dan juga ada satu dia ambil apa? Dia dua benda dia ambil. Maka dia ditangkap, datang ke balai polis. Sebenarnya katanya dia orang kaya pun. Orang yang ada duit pun. Suka-suka mencuri. Allahu Akbar wa liyazubillah. Itu bukan hobi yang baik. Allahu Akbar. Dia kita pun dah tak kesian. Kenapalah kamu mencuri? Kalau kamu ada duit, tak payah mencuri. Beli saja. Bukannya mahal sangat kan? Contohnya lah. Tapi barang yang dicuri itu barang yang berharga mahal. Dia kata memang ada orang macam ni. Dengarlah polis duduk cakap. Kalau tak ada duit, tak payahlah. Ini senang tapi mencuri. Allahu Akbar. Terasa ya Allah, kenapalah begitu Tak tahu takut ke hukuman. Ataupun paling tidak tak dihukum pun tak apa dah. Malu pun satu perkara yang besar dah. Saya rasa sudah memadai. Okey sekali tu juga jumpa dengan orang yang memang susah sangat. Dia curi apa? Susu untuk anak dia. Sebab anak dia tak minum susu daripada semalam lagi. Kita dengar pun sedih sangat kan? Allahu Akbar. Tapi adakah patut dia mencuri? Tak sepatutnya. Tapi segi menjalankan hukuman, tengok nilai. Berapa yang dicuri dalam Islam, dia ada nilainya. Yang sebanyak berapa. Kalau curi duit RM5, takkanlah nak potong tangan kan? Islam tu baik. Tidak. Memang Islam tu adil. Memang Islam tu sangat cantik. Tidak mudah untuk menjatuhkan hukuman. Okey, Hasiah Yaya Azimah. Kita tengok dalam firman Allah.
faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Maka sesiapa yang bertaubat sesudah dia melakukan kejahatan, mencuri itu dan memperbaiki amal usahanya, sesungguhnya Allah menerima taubatnya kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tapi yalah, dalam kehidupan kita sekarang ni, kalaulah kata nak memaafkan, ramai orang yang kata dia tersalah, ramai orang dia kata dia sangat memerlukan, tapi sebagai penguasa, pemerintah ataupun hakim, sebelum menghukum siasatlah, bukanlah nak siasat sampai nak makan bertahun-tahun, tidak. Jadi sekurang-kurangnya kenapa dia terpaksa mencuri, contohnya lah. Kalau kata kerana nak beli susu anak, kita pun kata, alah, minta dengan orang apa orang bagi. Ingat kesenang kalau minta dengan orang nak bagi. Kecuali dia pergi ke masjid. Itu pun nak kena cari masjid yang menyediakan gerobak. Gerobak makanan, gerobak makanan, pergi cari. InsyaAllah, mudah-mudahan telefon, usaha sikit. Sebab rezeki tu tak datang mengkolek, sebab sekarang ni Masya Allah, tabarakallah, tak susah sangatlah, kalau tak ada makanan, ada surau masjid menyediakan gerobak makanan. Yang saya selalu sebut, malu untuk meminta, Jamaliah kata, habis malu nak meminta, mencuri tak malu kan? Betul lah tu, sebabnya memang semua orang malu nak meminta, tapi saya rasa lebih baik kita meminta daripada mencuri, walaupun tak dihukum, tetapi malu yang amat sangat, kan? Malu meminta dengan malu mencuri, lebih lagi kita malu dan takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaslah bahawa hukuman yang disyariatkan oleh Islam adalah untuk melindungi masyarakat dan berusaha ke arah kebaikan dari kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Okey, Maria. Contoh di atas dikemukakan supaya jelas bahawa hukuman terhadap kerusakan akhlak tidak disyariatkan oleh agama, dan Islam juga tidak mensyariatkan jalan kekerasan untuk mendorong manusia menuju ke jalan yang baik. Okey, kita nampak ada Asmah, Asmah Abdul Majid. Ayah katakan bonda malu nak minta-minta. Betul. Tapi seboleh-bolehnya meminta ini juga satu keadaan yang akhlak yang tidak baik. Tapi daripada mencuri, meminta itu adalah lebih baik, saya rasa. Dan yang bukan rasa lah, memang itulah sepatutnya. Tapi kalau rasa malu nak meminta, maka berusaha keraslah dalam mencari rezeki di bumi Allah. Bangun awal pagi, tunaikan solat subuh dulu, bacakan Al-Quran, baca doa. InsyaAllah, jom terus keluar untuk mencari rezeki di bumi Allah. Awal pagi, orang lain tak ambil lagi. Kalau kita bangun tengah hari, adat kata habis dah orang lain ambil. Maksudnya, jangan bangun lambat, jangan mencari rezeki setelah semua, setelah awak kata siang yang dah banyak. Salah ke cari? Bukan salah, tapi nak cari rezeki biar di awal pagi. InsyaAllah luas, banyak rezeki-rezeki yang bertaburan di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Cari rezeki di awal pagi. Betul, Anita Habibah Abdul Rahman. Okey, muslimin-muslimat semua. Saira, okey, Jamalia, betul. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah sentiasa mudahkan rezeki kita. Tapi ingat, jaga dulu hak Allah. Apa hak Allah? Segala perintahnya dijaga, diawalkan terlebih dahulu. Lebih malu mencuri dari meminta. Rasakan takut akan azabnya. Ya, betul. Sungguh. Tapi ada semua rela mencuri. Sebab kalau minta orang tak bagi, dia kata Raza. Padahalnya, insya-Allah, seorang tak bagi, cari yang kedua. Yang kedua tak bagi, mungkin ada yang ketiga. Yalah, kurang-kurangnya. Yang tahu kita susah, keluarga kita. Meminta dengan keluarga itu adalah lebih baik. Asia, ramai ambil mudah, ambil kesempatan sekarang ini. Itu yang jadi masalah tu. Saya kata, apa pun kita cari keluarga bila kita susah. Dah,
orang kata, dah tak susah jadi keluarga. Bukan. Keluarga tahu kita. Rohani Abdul Rashid, keluarga tahu kita susah. Betul tak? Orang lain tak tahu. Jadi minta dengan keluarga. Pinjam kak duit sikit. Tahun lepas, hak pinjam baru ni tak bayar lagi. Salah kita. Mek Absah kata, anak-anak muda sekarang dah dibiasakan bangun lambat. Itu masalah lah. Itu masalah. Jadi sampai dia besar, sampai dia dah berumah tangga ke, rezeki dah tak banyak, bangun pula lambat. Tu orang tua kata, rezeki dah habis dah, orang lain dah ambil semua dah. Betul orang tua tu kata, betul tak? Memang rezeki kita tetap rezeki kita. Tapi kalau kita tak mencari, tak usaha, dah. Allahu Akbar. Sekarang setiap live pun ada scammer. Betul, Zeti, saya setuju sangat. Kita peringatkan semua kawan-kawan kita, ya. Lebih baik bersedekah lah daripada duk bagi kepada scammer, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Muslimin-muslimat semua, saya ingatkan sekali lagi, masukkan dalam tabung surah An-Nur supaya dapat aktiviti berjalan dengan lancar. Sebab surah An-Nur ini di antara surah-surah yang begitu aktif sekali, ya, dan menampilkan penceramah-penceramah yang tak kurang hebatnya, ya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan tumbangan-sumbangan yang kita berikan, maka jangan takut. Orang link tu bukan scammer live ceramah, bukan semua. Adalah, ya, yang meminta duit, ya. Jadi apa pun saya katakan tadi, mudah-mudahan jangan lupa untuk menyumbang, untuk menderma, ya. Dan kita ni pun kena ingat, duit kita adalah Allah bagi pinjam saja. Seketika saja Allah boleh ambil bila-bila masa. Tapi Allah sebut dalam satu hadis kursi, kita bagilah. Nak kata bagi. Allahu Akbar, infakkanlah. Okey, infakkanlah daripada rezeki kamu, ya, yang aku berikan, ya, supaya harta kamu tidak tenggelam, tak kena banjir, tak terbakar, tak kena curi. Itu ada diskusi tu. Jadi harta kita kena infak. Kalau kita tak infak, akan berlaku paksaan daripada Allah SWT. Apa makna paksaan? Berbagai-bagai ujian ditimpa. Cara mana Allah nak ambil harta yang ada pada kita itu, ya? Dengan cara itu, orang scammer pun kena ingat, jadi hari ni pagi Jumaat, sedekah tabung subuh, sedekah untuk hari Jumaat, perbanyakkan sedekah pada hari Jumaat. Mudah-mudahan sedekah dapat menutup dosa-dosa kita, dan semoga-moga juga sedekah mampu memadam api neraka. Betul tu, betul. Jauh kan. Maksud saya, perkara-perkara macam ni, insya-Allah, kalau rasa belum lagi kita bersedekah, belum lagi tunaikan hak orang Islam ataupun hak keluarga kita, so kita bagi. InsyaAllah, jaminan harta kita insya-Allah tak kena curi, tak tenggelam, tak terbakar, tak kena, apa lagi saya kata tadi, tak tenggelam, tak terbakar, tak kena curi, Allahu Akbar. Tak apalah, apa-apa pun yang berkaitan, duit kita boleh hilang. Duit kita boleh hilang, jadi kita sumbang, kita sedekah, Erna. Jangan lupa perkara-perkara macam ni, sebab ini Allah bagi kat kita pun pinjam, pada tu infakkanlah, kepada siapa? Ahli keluarga kita. Itu saya kata tadi, kalau nak minta tolong, minta dengan ahli keluarga kita. Biar dia kata apa, itu adalah lebih baik daripada orang lain kata kat kita. Kalau kita ni, dengan keluarga kita sangat tak nak, malu. Padahal pada saya, keluarga lagi baik. Dia tahu kita, siapa kita. Tapi kalau orang lain, kita minta duduk tunggu depan masjid, tunggu depan surau. Orang tak pandang pun kita. Betul tak? Tapi kalau kita orang kat situ, kita pergi minta makanan, insya-Allah ada disediakan. Maria Muhammad, Rafi'ah Ismayadi, ayah, okey, seterusnya kita pergi, Islam mengarahkan seseorang melakukan perkara yang baik yang boleh membawa kepada kebaikan.
Tujuannya supaya kita dapat membentuk masyarakat yang sanggup membantu dalam menjalani kehidupan yang lebih sempurna. Supaya tidak berlaku orang Islam ni miskin. Betul tak? Memanglah Islam ni miskin. Tapi miskin cukup makan tak apa. Kalau miskin kerana nak berseronok, nak pergi makan angin, itu tak kira miskin. Itu orang kaya yang boleh buat macam tu. Betul tak? Muslimin, muslimat semua. Jadi, yang miskin tak ada makanan, ini kita bantu. Keperluan. Anak-anak sekolah dan sebagainya. Lebih-lebih lagi selepas pandemik 2 tahun ni memberi kesan yang sangat kepada kita masyarakat Islam khususnya di Malaysia ini. Orang bukan Islam tu lainlah, mungkin dia orang bantuan mereka sangat mudah mungkin datang daripada mana-mana, itu terpulanglah. Tapi kita ni orang Islam suka membantu. Jadikan diri, latihkan diri kita suka membantu. Pantang dengan orang susah, kita sedia menghulurkan. Tak banyak, kita hulurkan sedikit sebagai tanda orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya kata orang yang bersedekah orang bersyukur? Orang tolong orang bersyukur? Yes, sebab dia rasa perlu dia menolong. Dan kalau dia tidak orang yang bersyukur, dia tak akan lakukan perkara macam ni. Betul tak muslimin muslimat semua? Apa kata Fatimah Ayub? Ujian itu pasti ada hikmahnya. Betul? Ada hikmahnya. Memanglah 2 tahun. Lama. Tak lama. Lama dah Allah beri kita senang kan? Berbelas tahun. Berpuluh tahun dah Allah beri kita kesenangan. Cari rezeki tak ada masalah. Sikit-sikit ujian. Okey, dapat atasi. Allah bagi 2 tahun. Terasa. Tapi semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang daripada Allah, maka kita sebagai hamba-Nya, pertama, sabar. Kedua, redha. Ketiga, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah bagi kita lagi rasa dapat menghadapi suasana dan keadaan ini dengan sebaik-baiknya sebagai hamba Allah yang percaya kepada rukun iman yang ke-6, percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Jamaliyah? Ujian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jangan dengan ujian menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW telah menceritakan kisah seorang pembunuh yang ingin bertaubat. Dia bertanya orang yang paling alim di dunia. Bila dia bertemu, maka dia memberitahu bahawa dirinya telah membunuh 100 jiwa. Apakah dia masih boleh bertaubat? Orang alim itu menjawab, apa yang menghalangi kamu untuk bertaubat? Pergilah ke negeri Anu. Di sana ramai orang menyembah Allah. Maka engkau sembahlah Allah bersama-sama dengan mereka. Jangan engkau kembali ke negerimu, kerana negerimu itu negeri yang buruk. Di sini kita dapat pengajaran. Maknanya orang yang buat salah macam mana sekalipun, kalau dia ingin bertaubat pada Allah SWT, maka kita lah kena suruh dia bertaubat. Suruh dia mohon keampunan kepada Allah SWT. Jangan kita kata, dosa kamu dah banyak, tak payahlah nak taubat ke, tak payahlah nak berpura-pura jadi orang baik. Jangan cakap macam tu. Bila dia benar-benar nak bertaubat, maka nasihatkanlah pada dia segera bertaubat pada Allah SWT. Jangan lengah-lengah lagi. Dan yang kedua, kita nampak Allah suruh kita, Nabi suruh kita berhijrah, sebab kalau kita berada di negara, di tempat ataupun di kampung, di taman yang menyebabkan kita ada kenal orang tu dan macam-macam, teruk kita berada di situ, semua orang cakap kita tidak baik. Jadi berhijrahlah ke tempat yang jauh lebih baik, yang tak kenal kita, yang juga insya-Allah boleh menerima kita sebagai penduduk di kawasan itu ke, ataupun sedia memberi pertolongan dan sebagainya. Jadi inilah kisah yang selalu kita dengar, di mana akhirnya orang yang bunuh 100 orang ini ingin bertaubat pada Allah SWT, dan dia ada jumpa ulama kata, berhijrahlah ke tempat orang yang menyembah Allah SWT. Tempat ni buruk, tak sesuai untuk kamu. Sebab bila duduk dalam masyarakat tu, orang tahu dah dia tak baik. Bila tanya dosa dia ni boleh tak diampunkan, semua jawab tak boleh Masya Allah. Okey, Siti Atikah, Irna,
Sungguh bodoh. Riwayat yang lain menceritakan sebagai berikut. Si pembunuh itu datang kepada seorang rahib lalu bertanya, apakah aku masih boleh bertaubat? Rahib itu menjawab, aku tidak tahu. Di sana terdapat 2 buah pendusun. Sebuah itu bernama Nusrah dan yang satu lagi bernama Kufrah. Yang bernama Nusrah penduduknya melakukan amal perbuatan seperti penghuni syurga. Manakala penduduk Kufrah melakukan amal perbuatan penghuni neraka. Pergilah ke Nusrah apabila engkau menetap di sana dan melakukan apa yang dilakukan oleh penduduknya, maka engkau tidak perlu meragukan lagi taubatmu. Allahu Akbar. Hadis riwayat At-Tabrani. Kesimpulannya, apa yang telah diuraikan di atas akan dapat menjamin sesebuah masyarakat kerana dengan menghiaskan diri dengan akhlak yang baik. Masya Allah. Ya. Allah suka sangat. Ya. Semua hamba-hambanya berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya. Sebab tu orang nak masuk syurga juga diberitahu oleh Allah SWT. Pertama, adalah orang yang baik. Ya. Allah kata apa? Fastabiqul khairat, bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Allah suka kita melakukan kebaikan. Bila nak buat baik, jangan tangguh-tangguh. Bila terlintas nak buat jahat, yang tu kena tangguh. Rasa nak buat baik, segerakan. Segera, jangan tangguh. Bila kita tangguh, maka sampai satu masa, tak jadilah. Ya dah. Okey, Wan Rumiza, Siti Atikah, masa kita pun tahu diri kita kan. Contoh bila katakan kita nak bersedekah, nak infak, terus bagi. Jangan, tak apalah esok lah. Esok daripada 100 tinggal 50. Dah kurang dah. Betul tak? Masa mula-mula tu semangat nak bagi banyak. Pada tu, dia lagi kurang, berlagi kurang. Jadi sebab tu, bersegeralah lakukan kebaikan. Jangan tangguh-tangguh. Begitu juga, bersegeralah dalam melakukan taubat pada Allah SWT. Sebab itu Allah kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu di dalam melakukan taubat. Jangan tangguh-tangguh. Ya, di mana Allah sediakan untuk orang yang bertaubat syurga seluas langit dan bumi. Disediakan uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah, ya. Okey, saya tengok sikit lagi iaitu akhlak yang baik. Tadi akhlak yang buruk, ya. Semoga kita menjauhinya. Ada jalan-jalan keluar sekiranya terjebak dengan jalan-jalan yang dibenci ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya larang dengan benci itu berbeza. Saya minta maaf kalau saya dah sebut larang baru. Tapi bila benci, wal-iyazbillah, takutlah kita daripada kebencian Allah, takutlah kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah tak murka, tak apa. Bukan tak apa, tapi segera bertaubat. Tapi bila Allah telah bila kita Allah murka, maka itu adalah saat-saat yang amat menakutkan kita sebagai hamba Allah, ya. Jadi macam mana kita nak tahu Allah murka ataupun tidak? Jangan melakukan kesalahan, tambah-tambah lagi bila disebut Allah murka, ya. Salina Salahuddin, ya. Okey. Nak bersedekah, bersegeralah. Jangan tangguh-tangguh. Kita tahu perangai kita kan? Kita sangat tahu. Semua orang sayangkan harta. Masa semangat nak tolong orang tu, nak tolong, kesian. Bila tunggu esok, dah kurang dah. Zarina, kita dah kurang. Betul tak? Itu kita tahu perangai kita. Semangat. Bila dah lewat lama sikit, dah kurang. Semangat tu dah kurang. Rasa kesian tu dah hilang. Jadi sebab itulah sangat penting. Apa pun yang baik, segera lakukannya. Ya? Yang buruk, biar. Lambat pun tak apa. Maksud saya, bukan suruh buat, tidak. Tapi, bila kita lengah-lengahkan, kita akan terfikir, oh ini dosa. Aku malu dengan manusia. Malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu sekiranya di hadapan di hari kiamat nanti, di khalayak ramai semua makhluk-makhluk Allah pada masa tu, wal-iyazbillah, ya. Jadi segera buat baik, hak jahat supaya kita tangguh-tangguhkan, tinggalkan, ya. Okey, akhlak yang baik dalam sebuah agama mesti punya cara-cara yang tersendiri.
Agama Islam mempunyai kewajipan yang harus ditaati oleh pemeluknya. Okey, sikit lagi boleh tak muslimin-muslimat semua? Untuk kita teruskan sikit. Seorang Muslim harus membuat ketamaan terhadap manusia lain dengan tidak menimbulkan keraguan. Contohnya jujur, baik, sesama Muslim atau terhadap orang bukan Muslim. Demikian juga toleransi, setia kepada janji, menjaga kehormatan, saling membantu dan sebagainya. Cantik, ya. Ayat Al-Quran telah memerintahkan kita supaya jangan terlalu banyak berdebat dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi sehingga bangkit permusuhan, perdebatan seperti ini tidak mendatangkan keuntungan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 46. Di mana Allah sebut, saya bacakan maksud dia, dan janganlah kamu berbahas dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka, dan katakanlah pada mereka, kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami dan kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kamu, dan Tuhan kami juga Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya lah kami patuh dan berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat surah Al-Ankabut ayat 46. Maknanya kita ni jangan berdebatlah. Jangan orang kata bergaduh dan sebagainya, tetapi berbincanglah dengan ahli kitab dengan cara yang baik. Tetapi kalau terhadap orang yang zalim, katakanlah pada mereka, kami beriman dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Dan kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami dan juga kepada Taurat dan Injil. Orang yang berpegang pada Taurat dan Injil itu pun Tuhan turunkan Al-Quran juga. Bermakna sekarang ni Taurat dan Injil kita tinggalkan, pakai satu saja, Al-Quran yang merangkumi semua apa yang ada dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Tapi wajib jelah. Ya, orang yang beriman, alhamdulillah. Tapi orang yang tidak beriman pada Allah, dia tetap dengan akhlaknya tidak boleh menerima, mengatakan Islam ni tidak baik. Yang baik adalah hak mereka sahaja, kerana mereka berpegang pada kitab yang asal. Tetapi kitab yang asal dah tak ada, dah lama, dah banyak kali kita bincang. Sudah tidak ada. Kalau mereka rasa mereka masih berpegang pada kitab Taurat dan Injil, apa salah? Ambil Al-Quran saja. Satu saja. Tak payah banyak-banyak. Kita bertauhidkan pada Allah yang satu, yang beriman kepada Al-Quran, ya, dan kitab-kitab Allah yang lain. Ya. Allahu Akbar. Berterusan berbuat baik. Betul ayah. Tak boleh sekejap-sekejap. Ya, buat baik ni kena berterusan. Dan last saya baca di sini ialah berkaitan dengan dalam Al-Quran juga, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 139. Katakanlah wahai Muhammad, patutkah kamu wahai kaum Yahudi dan Nasrani membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan penggunaannya, padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami Tuhan kamu, bagi kami faedah amal kami dan bagi kamu pula faedah amal-amal kamu. Kalau diikhlaskan dan kami adalah dan kami adalah mengerjakan amal yang baik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allahu Akbar, muslimin-muslimat semua, ya. Allah suka sangat kita jadi orang baik, ya, yang mengikhlaskan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara akhlak-akhlak yang terpuji. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kerana yang lain selain daripada Allah. Bila bukan kerana Allah, maka dia telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan apa saja kita buat, sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji umrah kita, sedekah kita, teguran-teguran dan nasihat-nasihat yang baik kita, dan juga segala-gala yang baik itu lakukan dengan ikhlas kerana Allah, ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Sesungguhnya segala
segala yang kita lakukan, solat kita, ya, dan juga qul inna solati wa nusuki, pegangan kita, hidup kita, wa mahyaya wa mamati, mati kita lillahi rabbil alamin, kerana Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga insya-Allah muslim-muslimat semua, sedikit daripada perkongsian kita ini dapat membentuk diri kita, menjadikan diri kita orang yang sentiasa baik, orang yang sentiasa meninggalkan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang saya tak sebut nama tu, saya minta maaf banyak-banyak. Terutama sekali terima kasih pada Allah yang telah mengizinkan kita bertemu di awal pagi pada pagi ini. Dan juga terima kasih pada penganjur atas ruang-ruang yang diberikan kepada kita, iaitu surah An-Nur fasa 3A, Bandar Bandar Serban Selatan, ingat Tasik Selatan pula, Nur Zarina Jamalia. Jadi terima kasih semua. Jangan lupa untuk infakkan sedikit daripada rezeki kita pada hari ini dalam tabung surah An-Nur dan juga di surah-surah yang lain, masjid-masjid yang lain. Semoga insya-Allah, mudah-mudahan muslim-muslimat semua kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang diampunkan dosa oleh Allah SWT, dan seterusnya pembebasan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.